mengucap syukur pada Tuhan bahwa pada hari ini dapat bersama-sama berkebaktian di Gapi Batam. 首先，我感谢神，今天早上能够与大家一起来敬拜神。 Saya juga berterima kasih kepada Gembala Sidang Pendeta Kiantoro yang memberikan saya kesempatan untuk sharing firman-Nya. 我们也感谢李牧师给我机会，使到我能够来这里来传讲主的话语。 Seingat saya ikut kebaktian di sini itu 5 tahun yang lalu. 如果我没有记错的话呢，最后一次我来这里敬拜就是5年前了， Yaitu pada saat wisuda yang terakhir dari STT. 就是我们的神学院最后一次的毕业典礼。 Saya menyampaikan salam dari Gapi Kalvari Kuburaya kepada saudara-saudari di Gapi Batam. Gapi Kuburaya 的弟兄姐妹向大家问安。 Pagi hari ini kita mau belajar dari satu ayat saja, yaitu Filipi 4 ayat 4. 今天早上我们要学习只有一个经节，就是腓立比书4章4节。 Yaitu judulnya Tuhan Yesus sumber sukacita yang kekal. 今天我们的主题就是主耶稣是永恒喜乐的源泉。 Kalau kita membaca Alkitab, sukacita itu yang kekal, yang sempurna pernah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. 如果我们读圣经呢，其实这个完美的喜乐呢，上帝曾经赐给人类，就是在亚当还有夏娃在伊甸园的时候。 Kita membacanya di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. 我们在创世纪1到2章可以读到， Mereka selalu bersukacita, tidak pernah berduka cita. 他们总是喜乐，没有悲伤。 Tetapi ketika kita membaca Kejadian pasal 3, mulailah duka cita. 可是我们读到第3章的创世纪呢，我们就开始看到了忧伤。 Ketika mereka jatuh dalam dosa, 当他们跌入罪恶， bahkan di pasal 4 mereka tambah berduka cita. 第4章呢就更加的悲伤了 Di。mana putra sulungnya membunuh adiknya. 就是亚当的长子杀了他的弟弟。 Nah, kemudian Tuhan memberikan sukacita kembali ketika Adam dan Hawa percaya kepada janji dari Tuhan. 可是之后呢，上帝又再次赐给他们喜乐，就是当亚当与夏娃相信了神的应许， Bahwa keturunan mereka kelak menjadi juru selamat dari seluruh umat manusia. 就是以后他们的后裔将成为全人类的拯救。 Nah, kalau kita belajar dari sejarah manusia yang sudah kira-kira 6.000 tahun, 如果我们来看人类的历史呢，大概有6000年。 kita membaca begitu banyak duka cita itu melanda kehidupan manusia. 我们看到所有许许多多的忧伤，进入人类的生活。 Hidup manusia penuh dengan bergelimangan air mata, bahkan penuh dengan tetesan darah. 在人类的历史呢，充满着泪水，甚至鲜血。 Nah, kalau kita lihat dalam hidup manusia, tidak ada orang yang bisa bersukacita kalau bukan Tuhan yang memberikan kepada dia. 我们来看呢，人类呢不可能有喜乐，如果不是神所赐予的。 Seadanya ada orang yang dapat bersukacita karena dia merasa dia kaya. 如果有人能够感觉到有喜乐，因为他富有， Atau dia terkenal, 或者是他出名， itu sementara saja. 这些都是暂时的。 Tetapi sukacita yang kekal itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada manusia saat manusia percaya kepada Tuhan Yesus. 可是真正的喜乐，永恒的喜乐，赐给人类呢，就是当他相信主耶稣基督的那一刻。 Nah, sukacita yang sementara ini pun bisa manusia terima dari usahanya, tetapi itu tidak gampang. 这些暂时的喜乐呢，人类呢可以得到，借助努力得到，可是这些却不容易、不简单。 Manusia bisa bercita-cita untuk bersukacita.
我们人类可以享有喜乐， tetapi itu tidak gampang untuk dicapai. 可是却不容易得到。 Saya ingat untuk kita yang sudah berusia 50-60 tahun, kita masih ingat presiden yang terkenal dulu yang bernama Soeharto. 我们当中如果年龄已经超过50岁呢，那我们肯定还记得以前我们的总统苏哈多。 Dia mempunyai rencana dengan pembangunan 5 tahun. 他有计划，就是5年建筑计划。 Dia berkata kalau pelita pembangunan 5 tahun itu sudah berjalan 5 kali, Indonesia akan menjadi negara maju, negara industri. 所以他有一个5年建筑计划。他说呢，如果我们已经经历过了这个5年建立计划呢，那印尼就能够成为一个发达的国家。 Tapi itu tidak bisa dicapai. 可是现实呢，并不是这样。 Kalau kita lihat di Malaysia juga sama. 我们看马来西亚也如此。 Mereka dulu di zamannya Mahathir berencana tahun 2020 mereka akan jadi negara maju. 在马哈迪的带领下呢，当时他们也想在2020年就把马来西亚成为一个发达的国家。 Itu pun tidak bisa dicapai. 可是他们也不能够有成就。 Nah, apa yang bisa manusia capai itu sudah ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 4. 所以人类能够获得什么呢？就是在腓立比书4章4节说到。 Kalau kita melihat di Alkitab, sukacita terbesar itu dialami oleh manusia yang bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta. 所以如果我们去圣经查考呢，最大的喜乐就是当人类遇见神。 Nah, kalau kita ingat pada Natal yang pertama, ketika para gembala bertemu dengan malaikat. 我们来纪念第一个圣诞夜晚，就是当这些牧羊人碰见了天使。 Malaikat itu adalah utusan dari Tuhan dari sorga. 所以天使就是神从天上差派来的。 Dan gembala-gembala itu adalah orang-orang biasa yang sedang berjuang untuk kehidupan mereka. 这些牧羊人呢，就是平民百姓，只是在那边做他们的工作。 Bahkan tengah malam mereka masih harus bekerja. 甚至半夜他们还在做工。 Waktu malaikat datang, malaikat mengatakan kepada para gembala, "Jangan kamu takut." 所以当这天使来的时候呢，他就对这些牧羊人说：“不要惧怕。 Sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar 因为我报给你们大喜的信息， untuk seluruh bangsa. 是关乎万民的。 Nah, hari ini sudah lahir untuk kamu semua manusia juru selamat. 因今天在大卫城里为你们生了救主， Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 就是主基督。 Nah, kita kalau membaca seluruh kitab Filipi 我们如果读整章腓立比书， yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. 就是使徒保罗在监狱中所写的书 Nah, 信。 kata kuncinya adalah kata sukacita. 那它的最重要的句子呢，就是喜乐。 Karena diulang-ulang kata sukacita ini berkali-kali. 因为这一句喜乐呢，反复的重复。 Nah, kita bersyukur Rasul Paulus lah yang Tuhan kirim ke kota Filipi untuk merintis gereja di Filipi. 那我们知道，使徒保罗是开创腓立比教会的那一位。 Dan hubungan Rasul Paulus dengan gereja Filipi itu sangat baik. 所以使徒保罗与腓立比教会的关系是非常的密切。 Dan dia tidak pernah ya kita lihat dalam surat Filipi itu menulis akan problem yang ada di gereja Filipi. 所以我们在腓立比书呢，没有看到使徒保罗指责他们的问题。 Kecuali ada beberapa orang yang kurang akur itu saja. 除非就是在他们当中有几位呢不太和睦。 Nah, kalau kita belajar kata sukacita di Alkitab, 如果我们在圣经上去考察这个喜乐这一词句， itu berasal dari 3 kata yang sekarang bisa ya kita gampang ingat ya. 就是从3个句子取出来的。 Walaupun banyak kata, saya hanya mengatakan 3 saja. Yang pertama adalah
top ya. 首先这个就是 top， Bahasa Indonesianya adalah baik. 印尼语就是意思说美好。 Nah, yang kedua itu adalah masak. Ya, masak itu seperti buah sudah matang, sudah masak ya. 第二句就是 masak， 就是好像果汁成熟的意思。 Yang ketiga adalah Kairo ya, ada satu kota di Mesir bernama Kairo. 第三呢就是 Cairo， 就是好像在埃及的首都开罗这样。 Top dan masak itu bahasa Ibrani, Kairo itu bahasa Yunani. top 还有 masak 呢就是。 还有玛莎呢，就是希伯来文，可是这个开罗呢却是希腊文。 Nah, Kairo itu artinya saya selalu bersukacita. 开罗意思就是说，我常常喜乐。 Nah, kalau kita melihat Filipi 4 ayat 4. 如果我们来看腓立比书4章4节， sesungguhnya itu adalah perintah ya kepada orang percaya. 那就是主耶稣对使徒保罗对于信徒的命令。 Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, tetapi kalau kita mau jelaskan, itu perintah adalah kamu semua orang percaya. 所以在我们印尼文的圣经呢，其实翻译的不太清楚，我们又来看原文。 Kamu semua orang percaya. 所以我就试法翻译，你们所有的信徒， Kuperintahkan kepada kamu semua. 就是说我命令你们所有的人， Bersukacitalah di dalam Tuhan. 要每时每刻都喜乐。 Setiap waktu. 所以就是每时每刻， Itu perintah diberikan untuk kita pada saat ini. 这个就是对我们现在的命令。 Kalau kita yang sudah percaya Yesus kehilangan sukacita, kita diminta untuk bersukacita kembali. 所以我们信主的，如果我们已经失去喜乐，那我们就被命令又常常喜乐。 Bahkan diulangi lagi loh, sekali lagi kuperintahkan. 他再一次的重复，我再说。 Nah, sekali lagi ini kuperintahkan adalah untuk masa akan datang loh, bukan masa kini. 就是我再次命令，这个不是为着现在，而是为着未来。 Kamu semua harus bersukacita. 你们必须喜乐。 Nah, kalau kita lihat ya, kata sukacita ini ada hubungan erat dengan Tuhan kita. 所以我们看这个喜乐呢，与我们的神的关系是非常的密切。 Yaitu ketika Adam dan Hawa kehilangan sukacita, mereka bisa bersukacita kembali ketika mereka percaya kepada janji-janji Tuhan. 所以亚当与夏娃呢，失去他们的喜乐，可是之后他们再获得喜乐，就是当他们相信神的应许。 Yaitu ketika manusia percaya pada Yesus, maka sukacita yang kekal itu Tuhan Yesus berikan kembali pada kita. 所以当人类相信了主耶稣，那永恒的喜乐就再次赐予我们。 Karena sukacita adalah sifat dari Allah, dari sekian banyak sifat dari Allah. 因为喜乐就是神的本性，就是其中的一个本性。 Yang kedua, sukacita yang kita bicarakan di Alkitab adalah sukacita surgawi, sukacita yang kekal. 然后我们所说到的喜乐，就是属天的喜乐。 Nah, sukacita dunia ini sementara saja. 现在世界上的喜乐只是暂时性的。 Nah, kalau kita ingat Musa, dia menolak untuk bersukacita di Mesir, tetapi dia memilih ya untuk menderita bersama orang-orang Israel. 所以我们可以纪念到摩西呢，他不接受在埃及的暂时性的喜乐。 Karena di Mesir itu sukacita mereka itu ada kaitannya erat dengan dosa-dosa ya. 因为在埃及那边的喜乐呢，与罪恶非常的密切。 Nah, pagi hari ini supaya kita ingat ya apa itu sukacita surgawi, kita akan belajar 7 hal ya. 所以今天早上，让我们来考察属天的喜乐，就有7项事情我们要去看。 Nah, dalam bahasa Indonesia gampang untuk kita ingat karena sudah diakronimkan dari huruf A sampai G ya. 在印尼文呢比较容易记住。 Nah, yang pertama A, sukacita kekal itu asalnya dari Tuhan Yesus saja. Itu yang pertama. 就是永恒的喜乐呢，只从上帝而来。 Nah, kalau kita membaca Yohanes 15 ayat 11.
我们来看约翰福音15章11节。 Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya semua, 主耶稣对他的门徒说话， ya, supaya sukacitaku ada di dalam kamu semua, 要叫我的喜乐存在你们心里， dan sukacita kamu semua menjadi penuh. 并叫你们的喜乐可以满足。 Nah, kalau kita belajar di Alkitab dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia sering membawa sukacita kepada semua manusia yang sedang berduka cita. 我们在圣经上可以看到，主耶稣常常把喜乐带给那一些正在悲伤当中的人。 Kalau kita membaca Injil Lukas pasal 15, 我们来看路加福音15章， ada seorang ayah yang kehilangan putra bungsunya. 有一位父亲他失去了他的小儿子， Karena putra bungsunya itu sudah minggat dari rumah, 因为他的小儿子已经离开了 dia 家， tidak tahu putra bungsunya ada di mana. 他不知道他的小儿子到底在哪里。 Tiap hari sang ayah selalu menanti putra bungsunya bisa kembali. 每一天，这位父亲都在等待他小儿子的归回。 Pada satu hari Tuhan membawa putra bungsunya ini kembali. 可是有一天呢，上帝就把这位小儿子带回来， Dan sang ayah menyambut kembali putra bungsunya yang bertobat. 然后这位父亲就迎接了那一位悔改的儿子， Sehingga dia mengadakan pesta untuk seluruh pegawainya. 然后他就举办了一个宴席。 Nah, itu contoh yang pertama. 这个就是第一的例子。 Nah, contoh yang kedua adalah seorang yang bernama Sakyus. 第二个例子呢，就是一个名叫撒该， Dia punya harta yang banyak, 他拥有许多的财富， tetapi itu tidak memberikan dia sukacita yang kekal. 可是这财富却没有带给他喜乐，永恒的喜乐。 Akhirnya Tuhan Yesus mampir ke rumah dia, 到最后呢，主耶稣就到他家去， dan dia sungguh-sungguh percaya pada Yesus. 他真正的相信主耶稣。 Akhirnya dia berkata pada Yesus, separuh hartaku kujual dan kuberikan pada orang miskin. 他就说到，我的财富呢，一半将拍卖，然后捐给那些贫穷的人。 Sedangkan kalau ada orang yang pernah saya tipu, saya akan ganti dia 4 kali lipat. 如果我有好像Kalau ada orang yang pernah saya bohongi, 如果我有骗别人的钱财呢，我会赔他4倍。 nah itu 2 contoh dari sukacita yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia yang kehilangan sukacita. 这就是2个例子，主耶稣是给我们，就是那些人类已经失去喜乐的。 Intinya orang itu kalau percaya pada Yesus, maka otomatis ya Tuhan Yesus itu di dalam hidupnya dia langsung bisa bersukacita. 所以一个人如果真正相信的主呢，他自然而然的就在他里面会产生喜乐。 Karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita, dan Tuhan Yesus itulah yang menjadi sumber sukacita kita. 因为主耶稣在我们里面，那主耶稣就成为我们喜乐的源泉。 Sebab itu kita harus mengabarkan tentang Injil Yesus kepada semua orang. 因为如此，所以我们又向所有的人传福音， Bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. 说主耶稣已经为我们的罪而死， Dia dikuburkan, 他被埋葬， kemudian hari ketiga hari Minggu dia dibangkitkan dari kematian. 然后第3天就是主日，他就从死里复活， Dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada semua orang percaya. 他就在他的门徒们出现，也在许多的基督徒面前出现。 Nah, kalau kita beritakan kabar seperti ini dan orang percaya kepada berita ini, mereka langsung bersukacita. 所以如果我们相信，然后我们把这个消息传给许多人，他们也相信，那他们也能够得到喜乐。 Yang kedua, sukacita itu adalah buah Roh Kudus. 第二呢，就是喜乐其实就是圣灵的果子， Artinya Tuhan berbuah melalui hidup kita. 就是说上帝呢接着我们的生命结果子。 Nah, dalam Galatia 5 ayat 22, 加拉太书5章22节 ada 9 aspek dari buah Roh Kudus. 有9个圣灵的果 Nah, 子， 3 yang pertama itu adalah modal dasar orang yang percaya. 所以头第3个
的果子呢，就是基本的要素， yaitu kasih, sukacita dan damai. 就是爱、喜乐与平安。 Begitu kita percaya Yesus, langsung kita memiliki kasih Allah, sukacita Allah, damai dari Allah. 如果我们相信了主呢，那我们就马上拥有了神的爱、喜乐与平安。 Sehingga 6 aspek yang lain itu bisa ya kita buahkan di dunia ini. 直到其他6个方面呢，我们能够在这个世界上产生。 Kalau kamu dan saya sudah punya kasih Allah, sukacita Allah, damai Allah, otomatis kita bisa panjang sabar. 如果我们已经拥有了爱，拥有了喜乐，拥有了平安，那我们肯定也能够有忍耐的心。 Nah, kalau kita sudah punya kasih, suka, damai dari Allah, kita bisa menguasai diri. 那如果我们有爱、有喜乐、有平安呢，那么我们肯定也会自我节制。 Kasih, suka, damai membuat kita bisa menjadi orang-orang yang bersaksi untuk Tuhan Yesus. 爱、喜乐与平安呢，也把我们成为那一位能够向别人做见证的人。 Yang ketiga, 第三， sukacita yang kekal ini dapat mencapai kesempurnaan. 这个永恒的喜乐呢，能够完全， Waktu kita bertemu muka dengan Tuhan 就 Yesus. 是当我们见到主耶稣，面对面见到主耶稣的时 Kalau 候 kita，membaca Alkitab, 如果我们看圣经呢， sukacita yang pertama ada di pasal 1, pasal 2, kitab Kejadian. 第一个喜乐呢，就在创世纪1到2章， Kemudian pasal 3 dan seterusnya manusia sudah kehilangan sukacita. 然后第3章，继续第3章到后面呢，就是人类已经失去了那个 Nah, 喜乐。 sukacita itu diberikan kembali oleh Tuhan ketika manusia percaya kepada janji-janji Tuhan. 然后再一次呢，上帝赐给我们喜乐，就是当人类相信神的应许。 Tapi kalau kita membaca bagian terakhir dari Alkitab, 如果我们在读最后一篇的那个圣经呢， seperti kitab Wahyu, 就像启示录， nah pasal yang ke-19. 启示录19章， Nah, kita melihat di situ bahwa seluruh air mata kita akan dihapus dan kita menyanyi memuji Tuhan dengan sukacita di Wahyu 19 dan juga Wahyu 21. 在启示录19章还有21章就说到，我们的眼泪将被擦去，然后我们会赞美神，就是喜乐的赞美神。 Bahwa sukacita kita di sini satu saat akan mencapai kesempurnaan. 就是说，我们现在的喜乐呢，有一天将会完成。 Nah, yang keempat, mengapa orang Kristen harus bersukacita? 第四呢，为什么基督徒必须喜乐？ Karena dalam dunia ini begitu banyak penderitaan akan datang tanpa kita bagaimana ketahui. 因为在世界上有许多的灾难会出现，我们没有提防的。 Kita bisa tiba-tiba sakit, 我们会突然间生病， kita tiba-tiba mengalami problem. 我们突然间面临困苦。 Dan penderitaan seperti itu ya dapat menjadi suatu ancaman untuk kehidupan rohani kita. 所以这样的情形呢，会成为我们属灵生活的危害。 Tetapi kalau kita memiliki sukacita, kita dapat ya bertahan menghadapi semua penderitaan itu. 可是如果我们有神的喜乐，那我们就能够面对这一些困难。 Kalau kita membaca di Perjanjian Lama, yaitu tokoh yang bernama Ayub. 如果我们再看旧约的一个人物，就是约伯， Dia dicobai sampai semua hartanya itu hilang, seluruh anaknya mati, bahkan istrinya sudah meninggalkan dia. 他被试探，就是他的所有的财产都消失了，所有的儿子女儿都死了，然后甚至他的妻子也离开了他。 Bahkan teman-temannya yang harusnya menghibur dia malah mengecam dia, mengkritik dia. 甚至呢，他的朋友其实应该又来安慰他，却来指责他。 Tetapi kekuatan dari Tuhan itu membuat dia menang atas pencobaan. 可是从神而来的力量却使到约伯胜仗试探。 Nah, kalau kita membaca dalam Injil Matius sampai Injil Yohanes, Tuhan Yesus itu ya dia orang yang seringnya ditentang oleh para pemimpin agama Yahudi. 如果我们去看福音书，就是从马太、马可、路加还有约翰福音呢，我们看到主耶稣都常常被那些宗教领袖所挑战， Bahkan dibuat fitnah untuk Yesus. 甚至呢他们会诽谤他， Bahkan dikatakan Yesus itu sudah gila.
他们说主耶稣是疯子， Dan adik-adik tirinya percaya Yesus sudah gila. 他的兄弟们也相信他已经是疯了。 Nah, kalau kita membaca dalam Yesaya 53, Yesus itu diberi gelar hamba Tuhan yang menderita. 在以赛亚书53章呢，我们看到这里说到主耶稣呢，就是受苦之人。 Tetapi walaupun dia adalah hamba Tuhan yang menderita, dia dapat membawa sukacita kepada orang-orang yang dia layani. 虽然他是受苦之人，但是他却使许多人得着喜乐。 Seperti seorang janda yang punya putra tunggal yang mati, Yesus bangkitkan dari kematian. 就是有一位寡妇呢，她只有一位独生子，就是这位独生子却死了，主耶稣就让他从死里复活。 Karena Tuhan Yesus memiliki sukacita yang sempurna, 因为主耶稣拥有完全的喜乐， yang tahan menghadapi semua penderitaan. 就是能够面临所有的困境。 Nah, kita juga dapat melihat di dalam kehidupan Stefanus ya. 我们也看到在史提反的生活中， Waktu dia dilempari batu, 所以史提反呢就是被石头打死。 harusnya dia sangat sakit, dia sangat sedih. 其实他应该很痛苦， Tetapi ketika itu Tuhan Yesus membuka langit dan dia dapat melihat Yesus ada di sorga. 可是当时呢，上帝先把天上打开，然后史提反可以看到主耶稣在天上， Dengan matanya dia melihat Yesus di sorga. 他仰望天。 Nah, mata kita kalau kita memandang ya, itu paling jauh pandangan kita hanya 9 kilometer. 我们的肉眼呢，如果看呢，最远的距离就是9公里。 Betapa jauhnya antara bumi dan langit dia bisa melihat Yesus yang ada di surga. 所以地上与天堂呢，其实距离是多么的远，可是 Bahkan dia melihat Yesus itu bukan duduk, lagi berdiri loh. 可是史提反却能够看到天堂，他看到主耶稣正在站着，不 Nah, 是坐 Alkitab 着。 selalu mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 圣经都常常记载说，主耶稣是坐在天父的右边。 Tetapi dia melihat Yesus berdiri, 可是当时史提反所看到 menyambut 的， dia datang ke sorga. 当时史提反所看到的是主耶稣却是站着，正迎接他的归回。 Sehingga kata-kata yang paling agung itu keluar dari orang yang mau mati loh. 所以呢，当这位史提反即将死呢，他就说了几句话。 Nah, kalau kita melihat ya, kalau manusia yang tidak percaya Yesus mati, 我们看那些不信主的人，当他们即将要死的时候呢， dia sedih, keluarganya sedih. 他非常的悲伤，他的家人也非常的 Karena 悲伤， manusia tidak mampu menghadapi kematian. 因为人类没办法面对死亡。 Kalau dia punya uang banyak, uangnya tidak bisa mencegah supaya dia tidak mati. 虽然他财富很多，可是他的钱财也没办法避免他面对死亡。 Masih ingat seorang yang bernama Steve Jobs? 大家还记得这位 Steve Jobs 吗？ Satu dari orang yang paling kaya di dunia. 就是全世界上最富有的其中一位。 Waktu dia kena kanker, 当他中了癌症， ketika dia hampir mati, 当他快要死亡的时候， di rumah sakit itu semua peralatan medis itu dipakai untuk menahan kematiannya. 在医院呢，所有的仪器呢都使用，希望他迟一点死。 Tetapi dia tetap mati. 可是他还是死了。 Kalau kita melihat Alkitab, Stefanus yang menghadapi kematiannya, keluar dari mulutnya kata-kata yang selama-lamanya harus diingat manusia. 可是呢，史提反当他面对死亡呢，他说了几句话，这几句话呢，我们应该永远要记住。 Dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa mereka." 他说：“主耶稣啊，求你赦免他们的罪。” Nah, dengan demikian kita tahu bahwa sukacita dari Tuhan Yesus bisa membuat kita bertahan dalam situasi yang paling menyakitkan sekalipun. 所以我们知道，从主耶稣来的喜乐呢，使到我们能够在最困境也能够维持。 Yang berikutnya yang kelima, 第五， Elia, seorang nabi, 以利亚先知， tetapi dia mengalami stres. 可是呢，他却非常的害怕。 Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja,
我们来看列王记上 dalam pasal yang ke-19 dia stres. 19章，那里说到以利亚先知非常的感到有压 Dia 力， melarikan diri loh 40 hari dari Israel sampai ke Gunung Sinai ya. 他就离开了以色列，去到西乃山。 Sebelumnya di pasal 18 satu raja-raja 在列王记上18章呢，我们可以看到 dia sangat senang 他非常的喜乐， karena seorang diri Tuhan pakai dia membinasakan 450 nabi palsu. 因为他一个人战胜了450个假祭司。 Nah, sukacita manusia itu dapat digambarkan dengan hidup yang berwarna-warni ya. 人的生活的喜乐呢，我们可以用许多的颜色来形容。 Nah, kalau kita melihat sesuatu yang warna-warni itu kita menjadi senang ya. 我们如果看到许多的颜色，那我们就心里感到非常的喜乐。 Seperti di taman bunga, begitu banyak bunga, ada warna merah, ada warna kuning, otomatis kita merasa senang. 在花园里呢，我们看到许多的花，许多的颜色，心里就非常的开心。 Nah, sukacita itu Tuhan berikan pada manusia. 所以这个喜乐就神赐给了人类。 Tetapi musuh kita, iblis, tidak senang kita bersukacita. 可是我们的敌人，那就是魔鬼，他不喜欢我们有喜乐。 Dia akan datangkan berbagai masalah, berbagai rintangan supaya sukacita kita hilang, menguap dalam sekejap saja. 他会制造许多的困难，使到我们的喜乐消失。 Elia sudah dipakai Tuhan membinasakan 450 nabi dengan ancaman dari Ratu Ahab. Dia langsung stres loh. 以利亚先知呢，已经战胜了450个假先知，可是之后呢，这位亚哈王的妻子就是使到他非常感到有压力。 Ahab punya istri bilang, kalau saya ketemu Elia, saya akan bunuh dia loh. 因为这位女王呢，就是说，如果我见到以利亚先知，我就要杀了他。 Dan sebelumnya dia bersukacita seperti ini. Sekarang hidupnya menjadi hitam seperti ini. 所以之前呢，他感到非常的喜乐，他的生活充满了颜色，可是现在却暗淡。 Nah, hanya Tuhan yang bisa mengembalikan sukacita kita yang hilang. 只有神能够让我们失去的喜乐，再回来，再实现。 Kadang-kadang hidup ini jangan terlalu banyak mendengarkan ya opini orang. 在这个生活呢，我们不要再去在意别人的话， Karena opini itu kadang-kadang tidak pas. 也不要在意别人的看法，因为别人的看法不一定是正确的。 Nah, di Amerika ada beberapa gereja waktu mereka memberikan persembahan, bukan hanya uang yang masuk, anggota gereja bisa memberikan saran masuk ke dalam kantong persembahan. 在美国有一间教会呢，当奉献袋我们不单单只是把钱放进奉献袋，我们也可以就是给建议。 Nah, ada 2 saran yang masuk kepada gembala sidang. 所以有2个建议，就是给当地的牧师。 Satu orang berkata, saya kepanasan di gerejamu ini loh. 第一有一个人说我在教会呢感觉非常的热， Saya ingin membuka baju saya karena saking panasnya. 我想到又脱衣服，因为实在是太热了。 Dan pendeta ini waktu membaca itu seperti down ya. Wah, gereja kita panas ya. 所以牧师读到这个建议，就感觉到哎呀，原来我们的教会是这么的热。 Tetapi berikutnya ada saran yang bertolak belakang dengan itu. 可是第2个建议却这样的说， Saya kedinginan di gerejamu 我在教会呢感觉非常的冷， karena saya lupa membawa jaket saya. 因为我忘记带了外套， Jadi mana yang harus didengarkan? 所以应该听哪一位呢？ Yang kita dengarkan bukan manusia, tapi kita mendengarkan Tuhan. Kalau Tuhan berbicara lewat manusia, kita terima. 我们听的不是人，可是是上帝。如果上帝接着人说话，那我们就应该要去顺服。 Mengapa Elia sampai stres? 为什么以利亚会感到焦虑？ Karena dia takut akan ancaman. 因为他怕这位你王后的威胁。 Yang kedua, kalau kita melihat mengapa manusia bisa kehilangan sukacita. 接下来我们来看人类为什么会失去喜乐。 Yaitu kalau kita baca dalam kehidupan Raja Daud,
如果我们来看大卫王的生活， dalam pasal 51 Mazmur, 就是在诗篇51篇， dia mengaku dosa kepada Tuhan. 他就向神认罪， Karena dia sudah berdosa, 因为他犯罪了， dia sudah berzina, 他已经犯奸淫 dia， sudah membunuh. Dia sudah membunuh, membunuh 啊，他已经就是杀了一个人， bahkan dia berbohong loh. 他还就是说谎， Nah, sehingga dia ditegur oleh Nabi Nathan. 所以他就被拿单先知指责， Akhirnya dia bertobat. 最后呢，他悔改了。 Nah, kita melihat kata-katanya sangat penting untuk kita catat. 我们来看大卫所说的话， Mazmur 51诗篇51篇 ayat yang ke-14. 14节。 Nah, kita akan melihat Mazmur 51 ayat 14 dan 15. 诗篇51篇14、15节。 Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang darimu, dan lengkapilah aku dengan rohmu yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. 求你使我人得救恩之乐，是我乐意的灵扶持我。 Artinya kalau kita punya masalah, kita minta tolong pada Yesus. 就是说，我们如果有困难呢，有问题呢，我们就向神祈求。 Kalau kita sudah menjadi hitam seperti ini, Tuhan Yesus itu ahli membalikkan menjadi hidup kita bersukacita kembali. 如果我们的生活已经变成暗淡，神呢就是善于扭转局势。 Seperti Daud, dia sungguh-sungguh bertobat dan Tuhan kembalikan ya sukacita kepadanya. 就是好像大卫呢，他真正的悔改，然后神又再一次的让他获得喜乐。 Yang keenam, sukacita kita itu sangat bergantung kepada firman Tuhan. 我们的喜乐呢，就是依靠上帝的话语。 Nah, semakin kita tahu firman Tuhan, semakin cepat ya sukacita itu dapat dikembalikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak lagi hitam tetapi menjadi warna-warni. 我们越认识上帝的话语呢，那我们就能够更快的再获得喜乐。 Makanya orang Kristen ya membaca Alkitab itu harus sesering mungkin. 所以呢，基督徒应该就是常常读圣经， Paling tidak 3 kali ya. 最少呢3次。 Yaitu pagi hari waktu kita bangun. 早上我们起来的时 Tengah hari kita bisa baca. 候，中午如果有时间，我们可以 Sebelum 去 kita 读。 tidur kita baca. 晚上睡觉之前，我们 Apalagi 再次 sekarang 可以再读。 Alkitab firman Tuhan sudah ada di HP kita. 现在尤其现在呢，圣经我们可以下载在我们的 手机上， Kita bisa membacanya sesering mungkin. 我们能够常常的去阅读， Karena firman Tuhan itulah yang dapat memberikan kita sukacita. 因为神的话语就能够赐给我们喜乐。 Nah, seperti Petrus ya, waktu dia hampir tenggelam kan. 就好像彼得，当他又沉沦的时候呢， Sebelumnya dia bisa berjalan di atas air. 之前他能够在水面上行走， Ketika dia melihat ombak, dia merasakan angin. 当他感觉到风，然后他看到浪， Dia tidak ingat lagi ada Tuhan Yesus di depan dia. 他就忘记了其实主耶稣就在他面前， Perasaannya itu membuat dia tenggelam. 所以他这个感觉就使到他沉沦。 Tetapi kita bersyukur dia ingat bahwa ada Yesus di depan dia. 可是感谢主，他记得主耶稣在他面前， Sebelum dia tenggelam, dia minta tolong pada Yesus. 所以当他在沉沦之前，他就向主呼求， Dan Yesus langsung menolong dia. 主耶稣就马上 Nah, 帮助他。 saya tidak tahu problem saudara itu seperti apa. 我不知道我们大家面临的问题是什么， Apakah pergumulanmu itu 是否是挣扎？ dan kita juga ya tidak saling mengetahui apa kesusahan kita. 我们大家也不知道彼此的挣扎是什么。 Tetapi apapun kesulitan kita, kalau kita serahkan pada Yesus, maka Tuhan Yesus pasti menolong kita. 可是无论我们面临什么困境呢，只有我们把它交托于主耶稣，主耶稣一定会帮助我们。 Ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan di Inggris.
就是有一位上帝的仆人，在英国的上帝的仆人的见证， dia selalu bersuka cita. 他就是常常喜乐， Orang selalu melihat dia tersenyum. 大家都看他一直的在微笑， Orang mengatakan waktu dia tidur itu dia bermimpi ke surga katanya ya. 大家都在说他睡觉的时候他就梦到天堂， Waktu dia bangun selalu dia bersuka cita. 因为他一醒来他就有喜乐， Kemudian dia ditanya, kenapa bisa begitu? 所以有人去问他，你为什么会这样？ Hamba Tuhan itu menjawab begini. 那位上帝的仆人就这样的回答。 Nah, kalau di negara barat itu mereka banyak istana dan banyak kastil ya, istana-istana kecil. 所以在英国那边呢，有许多的王宫。 Nah, istana mereka bukan hanya satu tempat, begitu banyak tempat. 它不是单单只是一间王宫，他们有许许多多的王宫。 Ada tradisi di Inggris, kalau di istana itu ada raja di dalam istana atau kastil ada raja, maka wajib dinaikkan bendera di atas istana itu. 在英国呢，他们有一个习俗，就是如果当国王正在那个王宫居住呢，那在外面他们就又兴起那个国旗。 Nah, dia berkata begini, saya selalu tersenyum karena itu seperti bendera. 他说：“我一直的在微笑，因为我的微笑就好比那个国旗。 Mengapa begitu? Karena Yesus ada dalam diri saya, maka bendera sukacita harus selalu berkibar. 因为主耶稣在我里面，所以我那喜乐的国旗又一直的举起。 Nah, poin kita yang terakhir adalah gabungkan sukacita kita. Orang-orang yang percaya, kita gabungkan. 最后一点呢，我们大家要把我们的喜乐聚集起来。 Nah, kalau saya punya sukacita, kamu punya sukacita, kita saling sharingkan, maka sukacita kita itu bertambah-tambah. 如果我有喜乐，你也有喜乐，那我们大家就来分享，那我们的喜乐就会加倍。 Seperti saya ya, sudah cukup lama tidak berjumpa dengan pendeta Kentoro. 好像呢，我已经许久没有碰到李国强牧师。 Nah, begitu kami bertemu, dia kesaksian sukacitanya apa? 当我们碰面呢，他就对我做见证，他的喜乐是什么？ Semua juga bersukacita berkesaksian pada saya. 然后师母也对我做见证。 Dan saya juga berkesaksian sehingga sukacita kita tuh menjadi gabungan dari semua orang percaya. 然后我也做见证，然后我们的见证就合一，然后大家能够彼此分享。 Bahwa Yesus ada dalam diri saudara dan diri saya. 就是说，主耶稣有在你里面，也有在我里面。 Dan apa yang terjadi dalam hidup kita adalah karyanya Yesus. 然后在我们生命上发生的事情呢，就是主耶稣的作为。 Waktu kita mendengarkan kesaksian kita langsung bilang amin ya. 然后当我们听到见证呢，我们就说阿门。 Amin kita bukan hanya di bumi, itu kedengaran di surga loh. 我们的阿门不单单是在地上，而是听到天上去。 Nah, bahasa aslinya amin itu sebenarnya aman. Amin, aman sama saja ya. 所以阿门其实就是印尼文阿曼就是安全的意思。 Jadi gabungkanlah sukacita kita semua yang percaya Yesus menjadi satu. 所以我们大家应该就是彼此分享我们的喜乐。 Alkitab ini adalah gabungan sukacita semua orang yang percaya Yesus. 所以圣经就是所有相信人、相信主耶稣的人的喜乐合在一起， Seperti api unggun ya. 就好像是萤火。 Nah, api unggun tuh kalau kita punya satu kayu bakar, dua kayu bakar, apinya tidak terlalu besar. 萤火呢，我们如果只有一棵木或者是2棵木呢，它的火不会太大。 Tetapi di sini kan ya begitu banyak ya kayu bakarnya. 大家在这里就好比那个木材。 Dan masing-masing kita pasti punya sukacita yang bisa kita saksikan. 我们大家肯定有我们可以去分享的那份喜乐。 Bagaimana Tuhan menolong kita. 那神怎么来帮助我们？ Dan pertolongan Tuhan tuh banyak di luar apa yang pernah kita bayangkan. 神的帮助呢，其实是超乎我们能够想象的， Sehingga kita bisa kibarkan itu bendera sukacita. 直到我们能够举起我们那喜乐的国旗。 Nah, gereja yang bersukacita menjadi gereja yang punya daya tarik. 所以教会呢，有喜乐之教会就能够成为那个吸引力。 Nah, kalau ada satu gereja, ya orang baru datang ke gereja, semua anggotanya itu muram-muram. 如果一间教会呢，有新的人来到这里，然后每一个会友脸上都没有笑容，就是很悲哀。 Pasti dia nggak betah. 肯定那一位新朋友不会维持。 Tetapi kalau gereja seperti ini menyanyi dengan senang.
pasti orangnya senang. 可是教会呢，如果我们用喜乐的心来赞美，肯定我们每一个人都心里有喜乐。 Karena sukacita kita itu bukan seperti dunia, langsung bisa hilang sekejap saja. 因为我们的喜乐不是属世的喜乐，就是暂时性的，一转眼就失去的那个喜 Jadi 乐。 yang ketujuh, gabungkanlah seluruh sukacita kita. 所以第七呢，我们大家就应该把我们的喜乐互相分享，合一。 Sebagai penutup, 我们来结束。 sukacita itu identik dengan selamat dari Tuhan Yesus. 喜乐呢，就与神而来的救恩就是相同。 Kamu punya kesaksian keselamatan, saya punya kesaksian keselamatan. 你有你得救的见证，我也有我得救的见 Itu 证， sukacita terbesar. 那个就是最大的喜 Karena 乐。 Tuhan Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa lu. 因为主耶稣让我们就是脱离罪恶的捆绑， Itu sukacita paling besar. 那就是最大的喜乐。 Kita diangkat jadi anak-anak Allah. 我们就成为神的儿女。 Kemudian yang kedua, kita disupport oleh Tuhan loh. Ketika kita sudah jadi anak-anaknya, 第 kita 二呢， didukung. 当我们成为神的儿女呢，我们就得到他的支持。 Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 神未曾离开我们。 Nah, kalau kita lihat di Alkitab ya, setiap ya anak-anak Tuhan pada saat mereka sedang susah, pasti Tuhan menolong mereka. 我们在圣经看到，神的儿女呢，如果面临困境呢，神肯定会帮助。 Dalam Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, sepanjang malam bisa saja ada tangisan. 在诗篇30章6节呢，说到，整晚也许会有哭泣， Tetapi menjelang pagi ada nyanyian sukacita. 可是早晨却有欢呼的歌颂。 Seperti Paulus dan Barnabas, mereka di penjara, mereka bernyanyi. 好像使徒保罗还有巴拿巴在监狱里面唱诗， Akhirnya Tuhan membuka pintu-pintu penjara. 到最后呢，神把那监狱的门打开了， Bahkan Tuhan membuat kepala penjara dan seluruh keluarganya percaya Yesus. 神也让了那个监狱长还有他全家都相信了主耶稣。 Artinya dalam penderitaan Tuhan menyemangati ya orang-orang yang percaya padanya. 就是说在困境当中呢，神也来给我们力量。 Nah, makanya kalau kita baca dalam surat Paulus, bersukacitalah senantiasa. 所以我们读到使徒保罗的书信，这里说到，你们要靠主常常喜乐， Bersyukurlah senantiasa. 就是常常感恩， Berdoalah senantiasa. 常常祷告。 Artinya setiap saat kita bisa bersukacita, 就是说，每时每刻我们都能够喜乐， kita setiap saat bisa bersyukur pada 我 Tuhan, 们每时每刻也能够来感恩， dan kita bisa berdoa seperti kita bernafas. 我们也能够祷告，就如我们呼吸一样。 Jadi Filipi 4 ayat 4, 所以腓立比书4章4节， itu adalah perintah Tuhan kepada semua orang percaya. 这就是主耶稣对所有信徒的命令。 Semua kita harus selalu bersukacita. 我们大家都要常常喜乐， Saat ini 现在、 dan juga saat akan datang. 未来， Sehingga kita bisa menyaksikan Tuhan kita adalah Tuhan yang bersukacita. 直到我们能够做见证，我们的神就是喜乐的神。 Mari kita baca ayat penutup dalam kitab Zefanya. Zefanya pasal yang ketiga. 我们来看西番雅书第3章。 Nah, Zefanya pasal 3 sebenarnya bisa kita baca dari ayat 16, tetapi kita baca dari ayat 17 saja. Pasal Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersukacita, ya bukan bersorak-sorak, karena engkau dengan ya sorak-sorai yang penuh dengan sukacita. Jadi kata sukacita, sukacita diulang-ulang di sini. 这里呢，西番雅书3章17节，耶和华你的神在你中间，他是施行拯救的大能者，必因你的欢呼快乐，心默然爱你，而且必因你喜乐歌唱。 Jadi Tuhan senang melihat kita dan kita juga senang karena Tuhan yang
memberikan kita sukacita kekal. 因为神喜悦看到我们，那我们看到神，我们也喜悦。 Asalnya hanya dari Yesus, sukacita surgawi itu. 所以属天的喜悦就是从神而来。 Yang kedua adalah buah Roh Kudus. 第二呢，它就是圣灵的果子。 Yang ketiga, capai kesempurnaan waktu kita berjumpa dengan Yesus. 第三呢，它完成就是当我们面对面见到主耶稣的 Yang 时候。 keempat, dapat kita pakai untuk menahan penderitaan yang datang sewaktu-waktu. 第四呢，这个属天的喜乐，使到我们能够去面临这一些突然来的困苦。 Elia bisa stres. 以利亚先知会感觉 Tuhan 到有 ahli 压力， membalikkan keadaan. 可是神却善于扭转趋势。 Jadi sumber sukacita kita selain Yesus adalah firman Tuhan. 所以我们喜乐的泉源呢，主耶稣之外就是圣经。 Terakhir, gabungkanlah sukacita kita yang Tuhan berikan kepada kita. 最后呢，我们又把神赐给我们的喜乐呢，就是合为一， Sehingga menjadi umat Tuhan yang bersukacita bisa menjadi daya tarik dunia yang kehilangan sukacita. 使到我们有喜乐呢，能够成为这世界已经失去喜乐的世界的吸引力。 Seperti bendera yang berkibar karena raja ada di dalam istananya. 就好像那国旗兴起，因为国王正在宫殿中。 Bendera kita adalah sukacita. Kenapa berkibar? Karena Yesus ada dalam hidup kita. 那我们的喜乐的国旗也应该就又兴起，因为主耶稣住在我们里面。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你的话语。 Kami sering kali dilanda duka cita 我们常常面对忧伤， karena kesalahan kami, 因为我们的错误， karena masalah yang datang secara tiba-tiba. 因为突然出现的困境。 Tetapi Engkau adalah ahli untuk membalikkan keadaan kami. 因为可是你却善于扭转局势。 Apapun duka cita, masalah yang sedang kami hadapi, kami mau serahkan pada Engkau. 无论什么忧伤、什么问题，我们都要把它交托。 Kami percaya Putra-Mu Tuhan Yesus ahli membalikkan keadaan. 我们相信你的独生子主耶稣基督也善于扭转局势。 Boleh saja sepanjang malam ada tangisan, 也许整晚有哭泣， tetapi menjelang pagi Engkau memberikan kami nyanyian pujian yang penuh sukacita. 可是早晨却有欢呼的歌声。 Tolonglah kami untuk mengingat firman-Mu 求主帮助我们来记住你的话 dan jadikanlah kami mengabarkan sukacita keselamatan kepada orang yang belum percaya. 让我们把这个福音的喜乐传扬给那些还没有信主的人， Sehingga mereka bisa percaya Yesus dan menerima sukacita kekal. 使到他们能够相信主耶稣，也能够获得永恒的喜乐。 Ampunilah dosa kami, 求主赦免我们的罪恶， dengarkan doa kami 垂听我们的祷告。 dalam nama Tuhan Yesus. 我们这样祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。